Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbi salli ala nabiyyi musallima wa amidana min nurihi ya nur. Ya Rabbi salli ala nabiyyi musallima wa ja'al lana taufiqa dauman sahiba. Selamat datang ke page Institut Kajian Hadis dan Akidah INHAD, College Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Kuis, insya-Allah tuan-tuan, puan-puan, para pendengar, penonton dan juga muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita sambung hadis 40 mengenai mahabbah ataupun cinta dan kasih sayang, yang mana pada minggu lepas kita sampai kepada hadis yang kedua. Lepas tu saya tak perasan, saya tak perasan dia dah terputus lama rupanya. Cakap seorang-seorang. Okay, mudah-mudahan hari ini okeylah, tak terputus. Kita sambung, saya ulang balik matan hadis yang kedua. Kata Syekhuna Al-Syekh Al-Muhaddith Al-Allamah Sayyid Mustafa An-Nadwi hafizahullah. Kata beliau, irtibatul mahabbah bisalam, hubungan kasih sayang dengan ucapan salam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Afala adullukum ala amrin idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Akhrajahu Muslim wa Abu Daud wa Tirmidzi fi sunanihi. Ini hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, ya, wallazi nafsi biyadihi, ya, demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya. Biyadihi itu kalau ikutkan zahirnya di tangannya lah, ya, biyadihi di tangannya, tapi kita terjemahkan sebagai dalam kekuasaannya, ya. Jadi ini merupakan satu sumpah, ya, satu bentuk sumpah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian tidak sesekali akan masuk ke syurga hingga kalian semua benar-benar beriman. Jadi sumpahnya ini menunjukkan apa yang disebutkan ini adalah satu yang penting, sesuatu yang besar dan perlu diberi perhatian. Mesti kita beri perhatian dan ambil pengajaran daripada apa yang akan dinyatakan, ya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak sesekali akan memasuki syurga hingga kalian semua benar-benar beriman. Dan kalian tidak akan beriman hingga kalian semua benar-benar saling berkasih sayang. Dia ada syarat dia, ya, tidak dapat sempurna iman itu, ya, sehinggalah saling berkasih sayang. Mahukah kalian agar aku tunjukkan suatu amalan yang jika kalian lakukannya, kalian akan saling mengasihi? Ada satu amalan yang menjadi kunci. Apabila diamalkan, maka dengan mengamalkannya, ianya
akan mendatangkan kasih sayang di kalangan umat Islam. Iaitulah sebarkanlah salam antara kalian. Sebarkanlah salam antara kalian. Kita mengucapkan ucapan Assalamualaikum. Jadi Nabi SAW bersumpah atas nama Allah demi menunjukkan keseriusan dan kepentingan perkara yang baginda perkatakan, iaitu kemasukan orang-orang mukmin ke syurga berhubung kait dengan keselamatan orang lain daripada kejahatan dan keburukan mereka semasa di dunia. Jadi nasib dia dekat akhirat nanti, nasib dia kat akhirat nanti itu dia berkait dengan hak-hak orang lain. Jadi dia perlu pastikan bahawa diri dia itu bebas daripada melakukan kejahatan ataupun keburukan ataupun apa-apa saja yang menyakitkan orang lain. Sebab Nabi SAW dalam hadis yang lain menyebut al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu ialah orang Islam lain berasa selamat daripada kejahatan lidah dan tangannya, min lisani wa yadihi. Jadi lidah itu digunakan untuk mengatakan benda-benda yang buruk, mencaci, mengeji, memfitnah, mengadu domba dan seumpamanya. Dengan lidah ini boleh menyebabkan seseorang itu terjerumus masuk ke dalam api neraka wal-iyadzubillah. Jadi kena jaga lidah. Jadi orang lain akan selamat daripada lisan kita, daripada lidah kita. Apatah lagi tangan yang menunjukkan fizikal, gerakan fizikal, kekuasaan, dengan yang boleh menyakitkan orang lain. Jadi itulah orang Muslim yang sebenar. Orang Islam lain selamat daripada keburukan lidah dan tangannya. Jadi untuk mengelakkan daripada itu, Nabi telah memberikan kunci untuk supaya umat Islam ini saling berkasih sayang, iaitu menyebarkan salam. Ia juga berkait dengan satu isu lain yang jika direalisasikan, kemasukan ke syurga dapat dicapai. Yang kata Syekh berkait dengan isu lain, iaitulah sifat kasih sayang. Dia berkait tadi itu kunci dia salam. Salam itu dia berkait dengan sifat kasih sayang. Jadi maksud utamanya ialah kalian tidak beriman dengan sepenuhnya dan orang lain tidak berasa selamat dari kejahatan kalian hinggalah terbit perasaan kasih di dalam diri. Jadi untuk mencapai terbitnya rasa kasih itu, ucapan salam perlu disebarkan dengan meluas, meliputi muslimin yang menjadi kenalan dan yang tidak dikenali. Sama ada yang kita kenal ataupun orang yang tidak kita kenal, kita berikan ucapan salam. Assalamualaikum. Ucapan salam merupakan faktor utama kewujudan rasa kasih mengasihi. Dan ia adalah kunci tautan rasa kasih. Sebab kita bila sebut Assalamualaikum, sejahtera ke atas kamu, kita mendoakan orang itu sejahtera, selamat, bahagia. Jadi itu menunjukkan jiwa kita, hati kita itu hati yang baik. Maknanya kita nak orang lain berada dalam keadaan selamat, sejahtera dan bahagia. Jadi kita ucapkan Assalamualaikum. Apatah lagi ditambah dengan warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi ataupun kita tambah lagi wabarakatuh. Ada satu hadis Nabi SAW menyebutkannya. Ada seorang lelaki datang bertemu dengan datang ke majlis Rasulullah SAW, dan baginda bersama dengan sahabat-sahabatnya. Lalu lelaki itu memberi salam Assalamualaikum. Nabi menyebut 10. Lepas itu datang seorang lelaki yang lain juga memberi salam Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi kata 20. Kemudian datang lelaki yang ketiga, dia bagi salam juga tapi lebih panjang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Nabi kata 30.
Nabi kata 30. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi, katanya hadis hasan, dan menunjukkan bahawa ucapan salam itu ada ganjaran pahala dia. Maknanya satu ucapan salam, Assalamualaikum, itu digandakan kebaikan. Pahala dia 10. 10. Bila sebut warahmatullah digandakan pahala dia 20. Bila sebut wabarakatuh digandakan pahalanya 30. Jadi kalau yang nak banyak, kenalah kita sebut penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebut penuh, dapat banyak. Tapi bukanlah bermakna sebut Assalamualaikum tu tak boleh ataupun tak bagus, tak boleh. Sudah memadai. Cuma dapat 10 pahala kebaikan. Jadi bila kita tahu dalam ucapan salam pun ada pahala, insya-Allah kita akan berlumba-lumba untuk mengucapkan salam. Jadi ucapan salam selain menjadi tanda penghormatan sesama muslim dan suatu syiar Islam yang penting. Suatu syiar Islam yang penting. Jadi kalau kita pergi ke suatu tempat yang asing yang mungkin kita tak kenali sesiapa, dan dan kita nak tahu orang itu Islam ke tak Islam, kita try bagi salam, Assalamualaikum. Jadi kalau dia tak jawab, maknanya bukan Islam. Tapi kalau kita try, kita bagi salam, dia jawab Waalaikumsalam. Kita jumpa orang Islam. Biasanya orang Islam dengan orang Islam ni, walaupun apa bangsa sekalipun, ini pengalaman saya lah, walaupun bangsa sekalipun, dia di satu tempat yang tak ada orang Islam, tapi bila kita jumpa, kita jadi terus rapat. Kita akan jadi rasa macam ada ikatan persaudaraan yang dalam. Jadi dapat berkenalan dan saling bantu membantu. Jadi dia adalah suatu syiar Islam. Terdapat pelbagai dalil yang menyarankan ucapan salam dan ucapan balasnya, seperti firman Allah, firman Allah Taala yang terdapat dalam surah An-Nisa, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Maksudnya apabila kalian menerima sesuatu ucapan, balaslah dengan ucapan yang lebih baik. Jadi maknanya kalau orang tu bagi Assalamualaikum, bagi salam Assalamualaikum, kita kena balas yang lebih baik, Waalaikumsalam warahmatullah. Atau yang serupa dengannya. Maknanya Waalaikumsalam pun sudah memadai. Justru ucapan salam membuka pintu kasih sayang, dan jawapan balas yang lebih baik pula menambah kecintaan tersebut dengan rasa ketenangan dan kedamaian bagi pengucap salam dan pembalas salam. Jadi orang yang memberi salam dan yang membalas salam itu akan ada satu ikatan di antara mereka. Walaupun tak nampaklah, tapi secara makna, secara maknawi. Begitu juga keadaannya apabila baginda Nabi SAW ditanya, amalan Islam apakah yang terbaik? Manakah amalan Islam yang terbaik, yang paling baik? Baginda menjawab, engkau memberi makan, memberi makan kepada orang, dan engkau mengucapkan salam terhadap orang yang engkau kenal atau tidak kenal. Sama ada kita kenal ataupun tidak kenal, kita beri salam. Jadi itu disebut sebagai amalan Islam yang terbaik. Ini dalam hadis yang diriwayatkan. Baik. Hadis yang ketiga, kata Syekhuna Syekh Mustafa Nadwi hafizahullah, hubbullah wa rasuluhu mubashirun azimun bidukhul jannah. Cinta Allah, mencintai Allah dan Rasulnya itu adalah khabar gembira yang besar. Mencintai Allah dan Rasulnya itu adalah satu khabar gembira yang agung, yang besar bagi memasuki syurga. Berita
gembira yang besar untuk dapat masuk ke dalam syurga. Hadisnya an Anas radhiyallahu anhu anna A'rabiyyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mata sa'ah qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma a'datta laha qala hubballah wa rasulih anta ma'a man ahbabta. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Ini daripada Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa seorang lelaki Badui, ya A'rabi, seorang lelaki Badui ataupun Arab pedalaman yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bilakah berlakunya hari kiamat? Rasulullah menjawab, apa yang engkau siapkan untuk menghadapinya? Orang ini bertanya, bilakah hari kiamat? Tapi jawapannya lain. Sebab hari kiamat ini tidak ada siapa yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Cuma masanya itu sangat dekatlah. Masanya sangat dekat. Seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda menyebut bu'ithtu ana wa sa'ah kahatain. Yang aku dibangkitkan bu'ithtu ana, dan aku diutuskan, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga jarak dengan hari kiamat itu seperti dua jari ini. Jari telunjuk dengan jari tengah. Jadi menunjukkan dekatnya antara tempoh zaman Nabi dibangkitkan hinggalah terjadinya hari kiamat itu. Jadi Nabi menjawab, apa yang engkau siapkan untuk menghadapinya? Lalu lelaki tersebut menjawab, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Dia kata yang dia sediakan itu, amalan dia itu cinta Allah dan Rasulnya. Lalu baginda membalas, engkau akan bersama sesiapa yang engkau cintai. Engkau akan bersama siapa yang engkau cintai. Anta ma'aman ahbabta. Jadi kalau dia mencintai Allah dan Rasulnya, insyaAllah dia akan bersama dengan Allah dan Rasulnya di hari akhirat kelak. Dikatakan lelaki itu namanya Zul Khuwaisirah. Zul Khuwaisirah Al-Yamani. Yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang waktu berlakunya hari kiamat, maka baginda menjawab dengan soalan yang lebih penting. Jadi soalan yang Nabi tanyakan semula itu lebih penting, tentang persediaan beliau menghadapi hari kiamat. Maknanya kalau bertanya bila kiamat tapi tak buat apa-apa, rugilah. Hanya tahu saja bila hari kiamat itu tapi tak buat apa-apa. Jadi yang penting ialah bila hari kiamat berlaku, adakah kita sudah bersedia, benar-benar mempersiapkan diri kita dengan amal-amalan bekalan yang sepatutnya. Jadi itu yang lebih penting lagi. Jadi Nabi bertanya tentang persediaan beliau menghadapi hari kiamat untuk menjawab soalan-soalan pada hari tersebut. Sebab nanti akan ditanya tentang apa yang telah dilakukan di dunia. Beliau menjawab, dia memiliki satu benda berharga yang tersemat di dalam hatinya, iaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Cinta itu terzahir pada lidahnya. Daripada maknanya disebut. Pada amalan zahirnya, maknanya kalau dia mencintai Allah dan Rasulnya, pastilah dia mengikuti semua arahan-arahan, suruhan-suruhan dan larangan-larangan daripada Allah dan Rasul. Beliau mentaati hukum hakam dan mematuhi segala arahannya Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi menjelaskan balasan kepada cinta tersebut, iaitu beliau akan bersama siapa yang beliau cintai di hari akhirat kelak. Jadi balasannya sangat besar, iaitu dia akan bersama dengan Allah dan Rasulnya. Beliau akan mendampingi Nabi di syurga dan akan menikmati keseronokan melihat wajah Allah yang maha mulia. Jadi melihat Allah Ta'ala ini adalah satu perkara yang merupakan keyakinan, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana beruntung orang yang dapat masuk syurga dan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan rugilah orang yang menafikan perkara ini, maka
dia tidak akan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Wal iyad billah. Okey. Hadis yang keempat, yang mana lebih kurang maksud dia, an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa taqul fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mar'u ma'a man ahabba. Akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Hadis sahih juga, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahawa terdapat seorang lelaki telah datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Rasulullah, apa pendapat tuan terhadap seorang lelaki yang mencintai sesuatu kaum tapi tidak dapat bersama dengan mereka di dunia?" Dia mencintai suatu golongan, suatu kaum, suatu kumpulan orang, dia mengasihi mereka tapi tidak dapat bersama dengan mereka, sebab dipisahkan oleh jarak ataupun dipisahkan oleh zaman, maknanya di zaman yang lain. Nabi dengan para sahabat duduk dalam zaman yang lain, kita di zaman sekarang ni, di zaman yang lain. Jadi seorang lelaki ini bertanya, seorang yang mengasihi, mencintai sesuatu kaum tapi tidak dapat bersama dengan mereka di dunia. Nabi menjawab, seseorang itu akan bersama dengan siapa sahaja yang dicintainya. Al-mar'u ma'a man ahab. Seorang itu akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Jadi kalau dia mengasihi, mencintai Allah, Rasulnya, sahabat-sahabat Nabi SAW, para alim ulama, para salihin, dia akan bersama-sama dengan mereka insya-Allah. Tapi kalau dia mengasihi orang kafir, orang yang tidak beriman dengan Allah, orang yang menentang, apatah lagi menentang Allah dan Rasulnya, sanggup bersusah payah untuk keluar daripada Islam, wal iazubillah. Ini orang yang memang mungkin ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama dengan orang-orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala dalam api neraka, wal iazubillah. Bersusah payah dia nak keluar Islam. Padahal dengan mengucapkan la ilaha illallah itu sudah menjamin dia untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seseorang itu dia akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau dia cintai dunia, dicintai dunia, maka dia akan bersama-sama dengan orang-orang yang mencintai dunia di hari akhirat kelak. Maka tidak ada habuannya sedikit pun di akhirat. Wal a'udzubillah. Pada hadis sebelum ini, baginda Nabi SAW bersabda, engkau akan bersama siapa yang engkau cintai, anta ma'a man ahbabta. Manakala dalam hadis ini baginda bersabda, al-mar'u ma'a man ahbab. Seseorang itu akan bersama dengan siapa saja yang dikasihi atau dicintai. Walaupun lafaznya berbeza tapi maknanya sama, lebih kurang. Begitulah keadaan pencinta dan orang yang dicintai. Akan sentiasa bersama orang yang dicintainya di mana-mana sahaja dia berada. Walaupun dari segi fizikal, dari segi zahirnya itu tidak dapat bersama-sama, tapi dia akan dapat, akhirnya dapat bersama juga. Di hari akhirat kelak lah. Di hari akhirat kelak. Maknanya kalau dia cintai orang-orang yang beriman, dia bersama-sama dengan orang yang beriman, bersama-sama dengan Nabi SAW. Kalau dia mencintai orang-orang yang tidak beriman, orang kafir, orang fasik, di akhirat nanti dia akan bersama-sama dengan orang-orang itu di dalam neraka, wal iazubillah. Kedudukan orang yang kita cintai, iaitu Rasulullah SAW di akhirat kelak berada di syurga yang tertinggi. Jadi Rasulullah ini sudah tentulah berada
di syurga yang paling tinggi, ya, syurga Firdaus, Al-Firdausul A'la. Ya, seandainya seorang mukmin mencintai baginda, maka dia akan dapat bersama baginda. Ya. Oleh sebab tapi cinta saja tidak memadai tanpa amal. Dia mesti dengan amal. Ya. Keyakinan ini mesti dengan amal. Ya, sebab dalam Al-Quran terdapat lebih kurang 50 ayat, ya, yang menyebut alladzina amanu wa amilus solihat. Alladzina amanu wa amilus solihat. Orang yang beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh mesti digandingkan dengan amal soleh. Ya, dia mesti beramal. Ya, tidak boleh dengan hanya iman sahaja. Dia mengucapkan cinta sahaja tanpa amal. Jadi mestilah dengan amal. Ini maksudnya ialah orang yang beramal, ya, mencintai Nabi, ya, beserta dengan amal, maknanya mematuhi, ya, semua perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan dapat bersama baginda. Ya, oleh sebab syurga merupakan kurniaan Allah yang sangat mahal nilainya, maka nilai cinta yang diperlukan untuk membolehkan seseorang masukinya mestilah juga sangat tinggi. Ya, sangat tinggi. Ya, nilai cinta itu hanya akan terhasil seandainya seseorang itu bersungguh-sungguh mengikuti dan mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seorang mukmin juga perlu mendahulukan Nabi secara mutlak dalam setiap perkara untuk memperolehi cinta tersebut. Ya, mesti, ya, kita mendahulukan, ya, Nabi secara mutlak. Ya, disebutkan dalam hadis lain, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Ya, yang maksudnya tidak beriman seseorang kamu, ya, tidak sempurna iman seseorang kamu, sehinggalah aku ini lebih dicintai olehnya, lebih daripada, ya, anak-anaknya, daripada ibu bapanya, dan juga daripada seluruh manusia. Nah, jadi Nabi itu lebih lagi, ya, dicintai berbanding semua, ya, yang disebutkan tadi. Ya, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ya, dalam sahih mereka. Jadi kata Syekh menyudahi ulasan hadis ini, dia kata, ya Rabb, ya Allah, Allahumma kurniakanlah kami perasaan cinta dan sayang kepada kekasih dan Rasul pilihanmu sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan kita dapat bersama dengan baginda di hari akhirat kelak. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, itulah beberapa hadis yang mungkin dapat untuk kita jadikan bekalan pada hari ini, ya, hari yang Jumaat yang penuh barakah, ya, hari Jumaat. Mudah-mudahan, ya, kita dapat manfaatkan, ya, dan kita dapat amalkan, dan sebarang yang lemah itu datang daripada diri saya sendiri, ya, dan yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sudahi, tengok kalau ada komen kejap. Tak ada komen. Okey. Jadi saya sudahi pengajian pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.